Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan di malam minggu untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Yaumon, saudara Jebat terbuang katanya, saudara Sidi Sen, saudara Azhari Tok Kaya, itu juga saudara Zamari LC, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, terima kasih menemani saya. Saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, salam dari Kemayan katanya. Saudara Bakar Ahmad, saudara Abu Nems, saudara Gina, saudara Azhari Tok Kaya, saudara Yaumon, saudara Muhammad Faridun Tukiman, itu juga Muhammad Yusuf Ishak dari Bandar Baru Kedah. Saudara Abu Nem, salam perjuangan. Saudara Mus Ahmad, saudara Muhammad Lazibin, salam, khabar baik, alhamdulillah. Kita juga saudara Ahmad Mab, saudara Rusini Kuringut dari Sarawak, apa khabar anda semua? Saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan, saudara Roslimi Shah, saudara Adnan Ahmad, saudara. Kita juga saudara Muhammad Johari, saudara Rosmini dari Pontian, Johor, saudara Jakamar Raja Bazian, apa khabar aku? Saudara Syam Abdullah, saudara Kamarul Azhari, saudara tak berapa nak nampak, kecil tulisannya, urut bismillah katanya. Saudara Abi K, saudara Muhammad Kapli, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, Jaka Linglung dari Pulau Pinang, Puan Siti Rafi'ah daripada Teluk Intan, Perak, saudara Abdul Aziz, cuaca di Miri dingin katanya, saudara Abdul Aziz dari Miri, saudara Hani Abdullah, Zek Zul, Abdul Rahman Abdullah dari Johor Baru, saudara Abu Saman dari Abu Samah dari Bukit Puchong, saudara Muhammad Khairul, saudara Mak Zain, saudara Adi Warna, saudara Madam K, saudara Haji Azhar Manak, apa khabar Tuan Haji? Saudara Pak Chu dari Langkap, Perak, saudara Syah Ibrahim, saudara Taram Shah Saleh daripada Mo, apa khabar orang Mo? Kopi 434 Mona Lisa ada lagi ke? Ni ada, alhamdulillah. Saudara Hafiz Azhara, saudara Hasna Jaafar, saudara Vano Kanan, terima kasih. Nazri Tanker dari Pekan Pahang. Itu juga Puan Azizah, saudara Nur Ali, saudara Hamzah Hussein dari Shah Alam, saudara Ahmad Hazimi, saudara Qayyum Amri, apa khabar? Saudara Samsidar Muhammad, saudara Mat Rin, apa khabar? Saudara Kain Buruk, aduhai, jangan merendahkan diri sangat, saudara. Salam perjuangan, saudara Mat Rin, saudara Syahar. Itu juga Amy Furniture, saudara Syamsul Anwar, saudara Limut, saudara Kamis Nadi dari Bahau, Negeri Sembilan. Syed Adnan, selamat malam. Saudara Puan Rubidin bersama pasangannya, Puan Nur Maria, saudara Salih Lembang. Itu juga saudara Nick Bolia, saudara Hamzah Hussein, saudara Cik Rosli, saudara Sang Bedal. Aduh. Saudara Syahar, Syah, saudara Abi Aidin, saudara Sherik Syarani dari Bandar Muazzam, saudara Abu Bakar Harun dari Dungun, Terengganu, saudara Abidin, saudara Abdul Aziz, Waalaikumsalam. Puan Halimatun Said, salam pencerahan dari Ipoh, Perak. Begitu juga saudara Zainuddin Ismail, saudara Jamaliah Sabian daripada makan daging Korean katanya. Alhamdulillah, rezeki begitu. Ya, saudara Puan Noraini, saudara Sang Bedal, saudara Mat Piah Mentol katanya. Saudara saudara Majid Ahmad dari Gemas. Sally, apa khabar? Zainuddin Ismail, selamat Hari Raya, saudara Ozil. Hajah Comel, apa khabar Hajah? Semoga sihat. Zul Razali dari Kok Lanas, Kelantan. Syed Aznan, malam-malam tajuk apa? Malam ni macam-macam cerita dia, saudara. Saudara Aris Saleh, saudara Abdullah Zawawi, cikgu KF Yap, saudara. Saudara Abdullah Zawawi, saya sokong. Terima kasih, saudara. Saudara Muhammad Asri Dir, saudara Nur Azman dari Pokok Sena, Kedah. Nizam Nordin dari Jelebu, Negeri Sembilan, saudara Lim, saudara Seli-Seli, terima kasih. Moga-moga baik semuanya. Hajah Comel, Waalaikumsalam. Saudara Ismail Abdul Rashid. Itu juga Abdul Rahman Nas, Abdullah Muhammad Noor, Zamri Ibrahim, saudara Khalid FAM, Yang King Faizmid, saudara Abdul Rahman, saudara Nilawati Ainul, Waalaikumsalam. Begitu juga Lenovo Wu, saudara Friday, hari Jumaat,
Saudara Syarul Basirun, selamat Hari Raya Aidiladha. Saudara Hamzah Hussein, Waalaikumsalam. Saudara Hashim Atan, apa khabar saudara? Semoga sihat walafiat. Saudara Mat Rozi, selamat malam dari Sungai Petani Kedah. Saudara Syed Abdul Hakim Bakar daripada Syed Abdul Hakim Jaafar daripada Singapura. Saudara Pena Lanjawi, tak sabar nak tunggu PRN. Sabarlah dulu saudara. Saudara Legesan Warino Gisan dari Pulau Pinang. Puan Jamilah Sabian. Mewah orang Perak, sembelih lembu nampaknya. Ya, setukiran kitam daripada Muar Johor. Saya setukiran ni bila sebut tu teringat ini Mi Muar saudara. Saudara bin Abdul Arsyad Seberan, saudara Kamarudin Osman yang mana. Gitu juga saudara Syerimah. Waalaikumsalam, Cik Piah, ikan sepat pun ada juga dari Melaka hadir. Saudara Matmid, Yanaman dari Parit Bunta Perak. Saudara Kamisan Dahlan dari Gelang Patah Johor. Saudara Muhammad Hamzah, saudara Rusli Hassan, saudara Jamaluddin Muhammad Bujang, saudara Muhammad Zaki, saudara Mus Ahmad. Rizal Nana Marikan buat tahlil di Kepala Batas. Alhamdulillah. Saudara itu juga saudara Rahim Yusof. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Saudara Iskandar, salam dari Temeloh. Begitu Zamri TJ. Saudara saudara ikan sepat kita boleh start dah tu. Memang nak start dah tu saudara Rahim Yusof. Baik saudara. Hari ini hari Sabtu saudara. Tanggal 1 Julai. Hari yang ke-1199 saudara. Hari yang ke-1199. Negara kita dicengah oleh virus yang masih belum selesai. Saudara saya Adnan dari Sabak Bernam. Dan kita mengharapkan agar teman-teman jagalah kebersihan diri kita. Walaupun Menteri mengatakan tak perlu pakai penutup, tapi saya menasihatkan anda kalau boleh lakukanlah penjarakan sosial. Cik Dut, Puan Zizi Muhammad, Saudara Haji Osman. Kerana Saudara Richard Bakri. Bagi saya, apa-apa pun kesihatan itu bermula dari diri kita, daripada keluarga kita. Ya, Saudara Syahir, Syaad, Saudara Azman. Itu juga Saudara Anwar Saleh dari Tumpat Kelantan. Saudara Rasli Yusof. Saudara, usai sedikit. Tak ada pencerahan lebih daripada Kementerian Kesihatan. Saudara. Itu saya dapat tahu bahawa virus itu masih ada lagi. Ya, Saudara Tekuran Hitam baru rakan-rakan. Dia kata baru raikan akak ipar dari Shah Alam. Makan mi Bandung. Sedapnya saudara. Mi Bandung Central tengah hari tadi. Alhamdulillah. Ya, Puan Jamilah Sabian. Hari Tarbiyah. Jangan ganggu live saya. Okey. Terima kasih. T katanya kerajaan kenapa begitu saudara, tak baik T, jangan begitu. Saudara Syed Abdul Hakim, lebih baik pakai pelitup kalau antibody kita tak kuat. Betul, itu nasihat yang baik. Ya, jebat satu legenda. Itulah dia marah pada T pula. Itu saudara Nordin Arifin, salam dari Indra Mahkota Kuantan Pahang. Ya, sebegitu juga Azmi Nordin dari Bagan Datuk. Saudara Wan Syarudin, Rosli Bionius, Fauzia Abdullah. Saudara, berniaga teruskan juga. Jadi kalau teman-teman yang punya produk untuk saya wawarkan, silalah hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar dia berniaga setangih Al-Bakur dan juga minyak wangi dari tanah Arab, saudara. Dan kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Di talian 017-711-4300. Jangan lupa dinding manis Siti Farehah sudah pun dibuka untuk pesanan ya Puan Syaliah. Terima kasih. Salam dari Jementah Johor, Saudara Rosli Yunus. Begitu juga Saudara Wan Hashim. Selain daripada Siti Farehah, juga Popiah Sira Lady Maria juga sudah dibuka untuk tempahan. Boleh hubungi Saudara Nizam di talian 09-435-1203. Sedap saudara Popiah Sira Lady Maria. Rasanya rangup, pedas, manis dan harganya harga rahmah. Saudara Abdul Hamid Habing. Semakin busuk para pemain bola politik tanah air. Semuanya mengeluarkan fitnah memfitnah. Itu keadaannya. Ini yang keadaannya saya risau. Bagaimana suasana politik negara kita sini bercempera. T, kenapa begitu T? Tak baik tuduh orang kaki. Jangan, saya tak suka untuk menuduh itu dan ini. T. Dan kalau anda mempunyai, tak ada mempunyai produk, nak berniaga boleh, Roschun. Puan Roschun di talian 012-257-5917.
Beliau menanti teman-teman untuk menjadi ejennya syarikat Emirus yang memasarkan makanan sihat berasaskan oat. Itu sesuai untuk saya. Hubungi Puan Ruschun di talian 012-257-5917. Sekarang saudara, seketika untuk kita buat untuk segmen e-commerce. Jadi saudara berniagalah saudara. Saya fikir cara terbaik, cari rezeki yang baik. Terima kasih saudara Sri Temasek. Begitu juga saudara Cik Wan Azlan bin Cik Wan Gani saudara. Dan kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini hanyalah sekadar culipan kiriman teman-teman ya, Ustaz Zizi Buhari, saudara Yaya Armin saudara. Dalam naluri kehidupan ini, saya ingin menyantuni kiriman teman. Dia mengatakan bagaimana merawat hati yang sakit sebelum menjadi parah. Ini penting, saya. Kerana sepatutnya mula-mula kita perlu menyedari bahawa hati itu sering berbolak-balik sifatnya. Kerana baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan, hati itu bolak-balik sifatnya, bagaikan kuah yang sedang mendidih ataupun menggelegak. Simpang siur dan turun naiknya begitu unik. Terkadang ia sihat dan baik, bagaikan fitrah asalnya. Namun, sesekali ia bertukar menjadi kelam, kusam, hitam, bagaikan lakaran syaitan yang memantulkan kejahatan. Saudara, jangan lupa itu saudara. Jadi bagaimanakah caranya untuk mengesan sama ada hati kita sihat ataupun sakit? Menurut Syekh Ibnu Athaillah, beliau memberi panduan menerusi kata-katanya, sebahagian daripada tanda matinya hati ialah jika tidak berasa sedih kerana tertinggalnya suatu amalan kebaikan. Juga tidak menyesal jika berbuat sesuatu pelanggaran dosa. Dan Syekh Ibnu Athaillah menambah, ia bersandarkan kepada sabda baginda Rasulullah SAW, maksud, sesiapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sedih atau menyesal atas perbuatan dosanya, maka dia seorang mukmin, orang yang beriman, saudara. Itu riwayat At-Tabarani, saudara. Kalau badan kita sakit, saudara, kita tidak berselera untuk makan, sekalipun dihidangkan makanan yang enak. Mana mungkin kita makan dengan hidung tersumbat, lidah yang pahit. Yang ini ketika deria pandang, bau dan rasa kita telah tercabut. Begitu juga saudara dengan hati kita. Kita akan menolak segalanya makanan rohani yang enak dan lazat seperti solat, zikrullah, membaca Al-Quran, doa dan lainnya. Tapi apabila solat tidak lagi lazat, bukan artinya solat itu yang tidak lazat, tapi kerana hati kita yang sakit. Jadi saudara, rawatlah hati kita saudara, dengan zikir dan sebagainya. Hati yang sakit, kita tidak merasa menyesal untuk melakukan dosa dan sebagainya. Puan Abidah Kamat, Waalaikumsalam. Tak apa, terlambat pun tak apa. Saudara Azrul Jalil, saudara Pak Uda, saudara Mak Rosdi, Seli-Seli. Saudara, usai tentang naluri kehidupan, kita santun mutiara kata. Kiriman sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, diam itu juga ada kalanya bila kita hanyut dalam kemaksiatan tanpa berusaha untuk mencegahnya. Bukan tindakan orang yang bijak. Jadi kalau kita diam pun kadang-kadang tu suruh muka nak menyembunyikan kejahatan. Dan kita diam. Sebenarnya itu bukanlah tindakan orang yang bijak, katanya. Terima kasih Tan Sri Osu asal kiriman mutiara kata yang bagi saya amat bernilai untuk perkongsian kita bersama, saudara. Kita santuni pula pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil dari Perlis? Saban hari beliau menghantar kiriman. Ya, Saudara Syarif Abdullah, Saudara Kamarudin Din dari Sungai Besar, Selangor. Saudara Mak Rusdi. Terima kasih Saudara Marini K yang mengantarkan sekuntum muar merah pada saya. Saudara Pok Lee, sarang burung dari Gunung Bacuk hadir katanya. Saudara, kata Pak Nazil, makan capati kuih cara sewaktu di pekan, Kuala Kesang. Kalau majoriti sudah bersuara, minoriti hentikan bertindak songsang. Jadi menurut Pak Nazil, bila minoriti dah memutuskan sesuatu, kena ikutlah. Jangan pula yang minoriti pula nak buat songsang. Saudara Kamarudin. Saudara Kamarudin dari Sungai Besar, Selangor, Puan Nur Syah Idris. Tambahnya, mempelam sebiji simpan di saku, baru perasan setiba di laman. Amalan terpuji, ikhlas dilaku. Tanda ihsan, teguh beriman. Itu amalan yang terpuji, saudara. Kita ikhlas melakukan apa-apa saja. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun. Dan saya juga sentiasa mengingatkan pimpinan negara supaya janganlah berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang
Negara boleh muflis kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, saudara. Saya sentiasa setiap malam mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, saya tak ada halangan. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda masukkan dalam pelbagai channel dalam media sosial. Terpulanglah, saudara. Ini hanyalah sekadar pencerahan politik. Matlamatnya satu, adalah untuk memberi informasi pada warga kita supaya warga kita sentiasa berinformasi. Bila saya memberi pandangan, kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Kalau saudara nak menyantuni ataupun nak menyanggah sebagainya, gunalah bahasa yang baik-baik, saudara. Bukan macam bahasa T tadi, ayat-ayat begitu saya tak gemar melihat. Santunilah persoalan negara kita, persoalan politik kita, tak ada masalah. Tetapi gunakanlah bahasa yang baik, bahasa yang melambangkan bangsa kita, bahasa yang bertamadun, bahasa yang mulia sifatnya. Ingat, saudara, bahasa menunjukkan bangsa. Dalam keadaan kita mesti memang agree to disagree, kita juga harus berbahasa sebaik mungkin. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai. Tak gitu, Anjang Man? Puan Norma, sudah Pak Chu lebih baik tidur tak makan dari bangun berhutang. Itu kata Pak Chu. Puan Nabila Syifa, Ramzul Zun, Waalaikumsalam. Raja Rosli, Raja Sulung, apa khabarku? Waalaikumsalam. Baik, saudara. Hari ini saya mendapat perkabaran. Ini peringatan pada teman-teman. Kerana negeri-negeri di utara semenanjung, termasuk kawasan perairan, sekarang dijangka mengalami angin barat yang bertiup kencang sehinggalah 5 Julai. Teman berhati-hati kalau nak main laut ke, nak main sampan, nak main bot, berhati-hati. Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi kenyataannya yang dikeluarkan pagi tadi, saya jam 9 pagi tadi, memaklumkan keadaan tersebut berpotensi menghasilkan ribut petir serta hujan lebat dan angin kencang di beberapa negeri. Ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang diramalkan berlaku di Kelantan dan Terengganu pada Selasa petang hingga ke awal malam. Jadi sampai 5 bulan nanti, saya Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi perairan di Phuket dan Selat Melaka Utara berkuat kuasa sehinggalah 5 Julai. Oleh itu, warga kita dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my dan semua media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan sahih. Dan secara kesan daripada itu, semalam rupanya di Pulau Pinang ada hujan lebat. Akibatnya beberapa kawasan sekitar barat daya di Pulau Pinang mengalami banjir kilat selepas hujan lebat melanda Pulau Pinang sejak awal pagi tadi. Namun begitu, tiadalah mangsa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Antara kawasan naik air hingga 50 cm ialah Balik Pulau, Sungai Pinang dan Teluk Bahang. Hujan lebat berlaku sejak pukul 3 pagi tadi menyebabkan puluhan rumah dimasuki banjir. Menurut Majlis Bandaraya Pulau Pinang, dalam satu kenyataannya, kenaikan air pada paras yang agak tinggi juga, tapi air bertakung. Ini berlaku antaranya di Jalan Piramli, Jalan Langkawi di Kebun Lama, Taman Rampas di Sungai Pinang, Jalan Perak, kemudian Lilitan Stadium dan Persiaran Perak, iaitu di Astaka Stadium. Kerana hujan berterusan sejak semalam. Turut terjadi berlakunya pokok tumbang di beberapa kawasan, antaranya di kawasan Jalan Loh Poheng, di Paya Terubung serta laluan di sebelah Rexcam. Rexcam menghala ke Jalan Tun Sat Dun. Tindakan segera sedang jalankan dan laluan tersebut akan dibuka kepada orang ramai sebaik saja selesai diuruskan. Itu keadaan di Pulau Pinang dah mula banjir. Walaupun bukanlah banjir besar, tapi banjir mengejut. Jadi ertinya saudara berhati-hati kerana hujan ribut dan petir dan angin kencang yang berlaku. Jadi kalau nak pergi memancing tu, tunggu dulu saudara. Tunggu selepas 5 Julai nanti saudara, sebab terutama di kawasan Selat Melaka Barat. Saudara, ini keadaan angin yang tidak menentu saudara. Baik saudara. Dan sesuatu yang tidak menyenangkan kita apabila pihak polis melaporkan bahawa sebanyak 48 kemalangan maut, membabitkan 48 kematian direkodkan di seluruh negara sepanjang op lancar sambutan Hari Raya Aidiladha sejak hari Rabu hingga hari Jumaat. Saya berpesan pada anda, berhati-hati memandu. Kalau bawa motor pun pelan-pelan, jangan tergopoh-gapah. Masih ada lagi ya, saya
Jadi retinya sudah 48 kemalangan maut berlaku. Menurut pengarah siasatan dan penguatkuasa trafik Bukit Aman, Datuk Seri Mat Kasim Karim berkata sebanyak 4,491 kes kemalangan direkodkan sepanjang 3 hari pelaksanaan op lancar itu. Banyak, saudara. Jadi sebab itu, kalau bolehlah, saudara, memandulah berhati-hati. Motosikal mencatatkan kemalangan maut tertinggi, membabitkan 29 penunggang serta 2 pembonceng. Kereta ada 11 orang. 2 penunggang basikal, 2 pejalan kaki masing-masing, seorang pemandu kenderaan pacuan 4 roda dan kenderaan pelbagai guna MPV. Demikian menurut Datuk Seri Mat Kasim Karim. Bagaimanapun, op yang dilancarkan selama 5 hari sehingga hari ini adalah untuk memantau dan mengambil tindakan penyuraian lalu lintas di semua persimpangan lampu isyarat atau persimpangan yang dijangkakan berlaku kesesakan. Jadi menurut Datuk Mat Kasim, warga kerja GSPT di seluruh negara akan memantau lokasi kesesakan di negeri masing-masing. Jadi beliau turut memberi peringatan kepada pengguna jalan raya supaya sentiasa bekerjasama, berhemah, berhati-hati dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan bagi mengelakkan kemalangan berlaku. Sebab tu saya kata, saudara, kalau rasa mengantuk, berhenti dulu. Cari R&R, tidur sekejap. Tak perlu nak bekerja-kerja. Ini mungkin malam ini dah start mula dah balik meninggalkan desa ataupun mungkin besok. Jadi jangan kita tergopoh gapah apabila kita memandu. Berhati-hati, saudara, jalan raya. Jalan raya itu janganlah dijadikan sebagai kubur. Saudara. Banyak adik-adik, saudara mara kita yang akan menangisi ketiadaan kita. Ya, Puan Rashidah Ahmad dari kota Singapura, saudara. Bila kita bercakap soal ekonomi merosot, sebenarnya, saudara, bukan negara kita saja. Malahan seluruh dunia, negara-negara merosot. Terbaru saya terima, saudara, dari Wellington. Ini laporan daripada berita bernama di Wellington. Itu penduduk New Zealand mula hari ini sudah pun beratur di stesen-stesen minyak bagi mendapatkan petrol pada harga diskaun susulan berakhirnya subsidi kerajaan. Retinya sekarang ni di New Zealand tidak ada lagi subsidi minyak, saudara. Cukai bahan api penuh diperkenalkan mulai hari ini, saudara, 1 Julai, yang menamatkan diskaun cukai 25 sen setiap liter sejak 15 bulan lepas. Subsidi itu diperkenalkan pada Mac tahun lalu untuk membantu rakyat New Zealand dalam menghadapi kenaikan harga bahan api dan kos sara hidup. Kenaikan harga bahan api membebankan ramai warga New Zealand dalam beberapa bulan pertama tahun lalu. Tapi nampak gayanya kerajaan terpaksa juga. Kerajaan di New Zealand terpaksa menaikkan lagi, tak ada cukai yang 25 sen tu. Mana harga minyaknya tambahan 25 sen duit New Zealand. Jadi dalam keadaan begitu, saudara, janganlah kita nak marah pada kerajaan. Sekarang ekonomi New Zealand sekarang ni sedang bergelut dengan inflasi yang tinggi dan kenaikan faedah yang tinggi. Negara itu mengalami kemelesetan apabila keluaran dalam negara kasarnya jatuh pada suku kedua. Demikian menurut Jabatan Statistik New Zealand awal bulan ini. Artinya, saudara, New Zealand pun susah, England susah, Amerika lagi susah, saudara, Indonesia juga susah, satu dunia, saudara, ekonomi. Sebab itu berhati-hati. Jagalah waktu kita berbelanja. Saudara, itu jangan-jangan kita nak salahkan orang keadaannya. Bagaimanapun, saya agak gembira apabila hari ini, saya tertunggu-tunggu juga bila OIC nak bercakap ni. OIC, Pertubuhan Kerjasama Islam, hari ini akhirnya mengumumkan akan mengadakan suatu mesyuarat tergempar pada minggu hadapan untuk berbincang mengenai isu membakar kitab suci Al-Quran di Stockholm Rabu lalu. Semasa umat Islam membuat persiapan meraihkan Aidiladha. Memang sikap mereka itu memang cukup kurang sopan, saudara. Dan sebab itu OIC akan mengadakan mesyuarat tergempar dan bakal mengambil tindakan tertentu terhadap pimpinan negara tersebut kerana mereka seolah membiarkan keadaan begitu. Memang, saudara, isu-isu agama ini begitu sensitif. Kita umat Islam bila melihat keadaan bagaimana anak muda itu membakar Quran dengan bangganya, kita rasa terpanggil. Tapi alhamdulillah, warga di Malaysia ni berhemah orangnya. Kita tidak menunjukkan sikap yang tergopoh-gapah dengan membuat retaliate ataupun tindakan-tindakan yang di luar jangkaan. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT kerana warga kita memiliki warga yang sopan sikapnya. Dan kita biarlah agar Liga Dunia OIC membincangkan apa tindakannya. Dan kita akan menyokong, saudara. Kerana
Malaysia juga saudara, jangan kata negara kita tidak membuat bantahan. Menerusi Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, beliau telah pun mengutuk sekeras-kerasnya keputusan pihak berkuasa Sweden yang membenarkan tindakan provokatif membakar kitab suci Al-Quran pada Rabu di Stockholm. Artinya Menteri Luar kita peka. Bila keadaan begitu, kita telah pun menghantar bantahan. Sambil itu, OIC sudah pun akan mengadakan mesyuaratnya pada Rabu akan datang. Saudara. Itu berhubung dengan bagaimana mereka cuba menghina agama kita, saudara. Aduhai, apa nak jadi dunia sekarang ni, saudara. Dalam keadaan satu dunia mengalami ekonomi yang begitu merudum, mereka menyalahkan, tak tahulah kenapa tindakan itu berlaku, saudara. Dan pimpinan negara tersebut seolah mendiamkan diri, saudara. Hari ini juga, bermula hari ini, saudara, maka kerajaan memulakan penguatkuasaan gaji minima 1,500. Artinya siapa sahaja yang bekerja hari ini, mulai hari ini, saudara, tak kisahlah sama ada dia mempunyai pekerjanya 5 orang, dulu ditangguhkan. Kerana kalau syarikat itu cuma memiliki 5 orang pekerja saja, maka tidak diwajibkan. Tapi mulai hari ini, kerajaan menguatkuasakan bahawa gaji minima RM1,500 kepada setiap pekerjanya dilaksanakan sepenuhnya. Saudara, dan ini membabitkan semua sektor, termasuk perladangan, pertanian, pembuatan, kecuali perkhidmatan domestik dan apprentice. Pelaksanaan gaji minimum baru diluluskan kerajaan pada 19 Mac lalu dan diwartakan melalui Warta Kerajaan Persekutuan yang dikeluarkan oleh Jabatan Peguam Negara pada 27 April tahun lalu. Saudara, itu keadaannya. Gaji minima, mudah-mudahan semua warga kita memperoleh gaji yang setimpal. Bagaimanapun masih lagi rendah. Saudara. Saya merasakan masih lagi rendah. Dan kita mengharapkan agar syarikat-syarikat tersebut memperoleh keuntungan dan dapatlah meningkatkan gaji kepada para pekerjanya. Saudara. Baik, saudara. Sekarang ni kita masuk dalam segmen yang ada sedikit politik, itu tentang korupsi. Saya melihat, saudara, sebab semalam pun Menteri Pelancongan, dia menuduh katanya ada berlaku korupsi di lapangan terbang KLIA, saudara. Jadi sekarang ni saya terfikir, saudara. Saya terfikir bahawa di mana saja ada kuasa, maka di situlah letaknya terdedahnya mereka yang melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan terdedah kepada korupsi, saudara. Jadi keadaan sebenar, saudara, sudah teruk. Sebab itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berterusan membangkitkan kesedaran agar kita memerangi korupsi. Kerana situasi korupsi di negara kita, saudara, sudah berakar umbi. Dan seolah macam satu keadaan yang sukar. Mau dicabut tunjangnya, akar umbinya amat sukar. Bagai kita kan macam kita mencabut duri semalu. Kalau kita pergi ke padang bola misalnya, kita nak cabut duri semalu tu, kadang-kadang tangan kita boleh luka. Begitulah situasi korupsi negara kita. Siapa saja yang nak memerangi korupsi ini, mereka akan terkait, akan dituduh macam-macam. Sebab itu, saudara, kenyataan Yang Berhormat Perdana Menteri semalam, beliau menjelaskan situasi kritikal sebegini ini sedang dihadapi oleh beliau. Apabila beliau mahu memerangi budaya korupsi. Malahan katanya sudah pun ada ugutan. Jadi boleh lihat balik kenyataannya kemarin dulu semalam, saudara, hari Jumaat. Beliau menjelaskan bagaimana sukarnya beliau menghadapi tentangan mereka untuk mengelakkan ataupun menghapuskan budaya korupsi ini. Jadi bagi saya lah, setiap yang mahu memerangi korupsi, sepatutnya mereka ini ada willpower ataupun ada keberanian yang benar-benar mantap di hati. Kalau tak ada begitu, saya sukar. Kerana setiap pelaksana yang menjalankan hukum ataupun penguatkuasaan, mereka terdedah pada korupsi. Sama ada di peringkat bawah sampailah ke atas. Jadi sekarang ni timbul persoalan yang dibangkitkan. Apakah, bagi saya lah, saudara, timbul persoalan yang sering kita bangkitkan, apakah hanya penerima korupsi itu saja yang perlu dikenakan tindakan? Saya yakin sewajarnya kalau kita nak melakukan ataupun menuntaskan persoalan korupsi ini, perlu juga mereka yang memberi. Kalau orang yang memberi itu, perlu juga diambil tindakan. Kerana rasuah ini dia tidak hanya terkena pada orang yang mengambil, tapi undang-undang itu mencakupi kepada pemberi. Jadi orang yang memberi pun perlu ambil tindakan. Saya mengharapkan agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dapat melihat persoalan ini. Kerana membasmi budaya korupsi ini, mestilah kita lihat ia sebagai satu jihad dalam diri kita.
Kalau tidak, ini susah. Negara kita ni rosak kerana kita mempunyai penduduk yang sekadar 32 juta. Hasil negara begitu besar. Pendapatan daripada Petronas begitu banyak, berbilion-bilion. Tapi kenapa rakyat masih lagi dibalut kemiskinan? Kenapa masih derita rakyat masih lagi berada dalam kehidupan mereka? Lain tak ada, puncanya adalah korupsi, saudara. Jadi kesan korupsi, maka banyaklah berlaku ketirisan. Dan ini yang memenatkan negara untuk berada di situasi lenjan. Negara kita sekarang ni berada dalam situasi lenjan, saudara. Kesan daripada percaturan politik. Mereka yang melakukan korupsi ini. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu saya melihat, saudara, kenyataan Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong yang menimbulkan persepsi yang agak membimbangkan. Kalau benar tuduhan begitu, kalau benar adanya pegawai immigration yang terlibat dalam korupsi, ini juga perlu dihapuskan. Kerana mereka ini adalah orang yang bertanggungjawab menjaga pintu masuk negara kita. Kalaulah mereka yang diberi tanggungjawab, yang diberi amanah untuk menjaga kemasukan orang luar ke negara kita ini, terlibat dalam korupsi, ini satu bahaya pada negara. Saya mengharapkan persoalan tersebut dapat dilihat dan saya gembiralah apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah menyatakan bahawa pihak SPRM sudah pun memulakan siasatan terhadap pegawai ataupun mereka yang terlibat di jabatan yang mengendalikan kemasukan warga asing ke negara kita. Dalam waktu yang sama, kita juga menzahirkan rasa tidak senang kerana cara yang berhormat Menteri Datuk Seri Tiong, saudara, dia kalaulah sebagaimana dilaporkan, mengedah begitu pun tak baiklah. Itu keadaannya. Kerana sebenar-benar, saudara, Marhain saat ini memang sekian lama terbenam dalam lembah derita. Lain tak ada kerana ada korupsi. Saudara, bila budaya politik pula sudah pun menjalar dengan korupsi. Jangan lupa, saudara, politik kita juga sudah pun mengamalkan politik yang ada korupsi. Contoh saya berikan apabila berlaku langkah Sheraton. Dalam kalau kita dengar pencerahan, kenyataan Tan Sri Muhyiddin dalam scheme of thing. Bagi saya scheme of thing itu adalah ibu kepada korupsi politik. Sewajarnya pihak berkuasa harus melihat dan menangani persoalan ini. Kerana apabila seseorang itu dijanjikan dengan jawatan dan sebagainya untuk menyokong seorang itu, maka itulah yang dianggap sebagai korupsi. Saya bukan nak menuduh, saudara, tidak. Tapi bila saya mendengar balik, teringat balik waktu langkah Sheraton dahulu. Jangan lupa, saudara, itu bagi saya itulah ibu pada korupsi politik. Tambahan pula, bila adanya lafaz niat, wallahi, wabillahi, saya sokong. Itu pun, itu bagi duit. Itu pun korupsi politik. Dan kita dengar sendiri, dan mahkamah telah pun memutuskan bagaimana Mahkamah Kuala Terengganu memutuskan ahli Parlimen Kuala Terengganu dikatakan terjebak dalam politik korupsi. Maka persoalannya masih lagi dalam pembicaraan, tapi persoalan awal diputuskan oleh mahkamah bahawa sepatutnya dibatalkan. Tapi proses itu mengambil masa lah, saudara. Jadi ini yang merunsingkan kita, saudara. Kita agak runsing kalau warga, terlebih-lebih lagi melibatkan anak muda. Pengundi muda yang begitu ramai, saudara, 30% kalangan pengundi-pengundi yang hadir. Dalam 6 pilihan raya negeri nanti, saudara, 30% kebanyakannya di setiap negeri itu anak muda. Berusia antara 18 hingga 29 tahun. Kalaulah mereka disajikan dengan korupsi, ini letih, saudara. Saudara, Kumat Kamit itu sedekah. Bukan, saya tak menganggap itu sedekah, saudara. Inilah bibit-bibit bunga-bunga korupsi. Kerana seseorang itu kalau dia cari duit, maka dia membeli ataupun melakukan korupsi kepada pengundi-pengundi untuk menggamit yakin pengundi pada mereka, maka bila dia dapat kuasa nanti, dia akan cari balik wang untuk mengisi tabungnya. Kerana dia bukanlah dapat duit daripada kayangan, saudara. Jadi bila itu yang dialami olehnya, dia akan terdedah pada korupsi. Ini masalahnya. Saya bersetujulah, saudara. Saya bersetuju dengan tindakan yang Bapak Perdana Menteri mahu memerangi korupsi. Saya yakin, saudara, kalau kita dapat membentas korupsi ini, negara akan makmur. Memanglah, bila kita sakit nak buat ubat, memanglah memedihkan. Luka, saudara, bila bubuh ubat, pedih. Tapi akhirnya, tubuh badan kita akan sihat. Inilah sedang dialami, saudara.
Saudara Azrinuddin dia kata jangan pakai baju cerah. Wording tak nampak. Itu keadaan betul. InsyaAllah lah, tak apa. Saya terima kasih saudara atas penjelasan saudara. Sebab itu dia nampak saya terjenguk saudara. Itu mungkin teknikalnya. Tapi saya nampak jugalah macam Faris Atan. Kalau sedekah ikhlas tak perlukan undi lah. Itu keadaannya saudara. Kalau nak sedekah, sedekah lah. Jadi seharusnya sekarang ni saya harap sepatutnya pihak berkuasa, khususnya SPRM, melihat apakah waktu scheme opting itu tidak ada elemen korupsi. Saya tak mau bercakap apa-apa lagi saudara. Kesan korupsi itulah maka negara kita berhutang sampai 1.5 triliun. Ya. Itu keadaannya. Saya haraplah agar pimpinan, khususnya mereka yang bertanggungjawab dalam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dapat melihat semua aspek ini, saudara. Sebab itu saya melihat, saya agak bersimpati juga dengan Menteri Dalam Negeri kerana apabila kaki tangan di kementerian beliau dituduh mengalami korupsi di lapangan terbang KLIA, tapi saya lihat bahawa Datuk Seri Saifuddin Nasution ni dia orangnya berhemah. Dia kata dia tak mau react ataupun dia tak mau ambil tindakan ataupun memberi komen secara spontan. Kerana dia kata dia akan menanti laporan siasatan. Siasatan penuh akan dilakukan. Kerana menurut Menteri Dalam Negeri, Datuk Saifuddin Ismail, dia maklumkan bahawa pihaknya sedang menunggu laporan penuh berhubung insiden berlaku kekecohan di lapangan terbang antarabangsa yang melibatkan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong Keng Sik. Dan juga dengan Jabatan Immigration yang duduk di bawah kementerian beliau. Jadi, memetik laporan media, Datuk Seri Saifuddin berkata tindakan itu diambil sebelum memutuskan langkah seterusnya. Saya sedang menunggu laporan penuh dan pasti beliau akan bertindak. Baik, saya sebenarnya dapat, bukan saya tak dapat, tapi saya rasa saya tengah menimbangkan apakah saya perlu membaca atau tidak. Itu bagaimana tentang kronologi ataupun terjadinya kes tersebut. Tapi dia melibatkan butiran warga Cina yang datang yang menimbulkan masalah di lapangan terbang itu kerana beliau tidak diizinkan masuk ke negara kita ini. Dia namanya Wang Zhu. Nombor pasport tak boleh saya cerita, berasal dari negara Cina. Namanya Wang Zhu katanya. Bahawa pada 28 Jun kejadian berlaku ke jam 10.30 malam. Melibatkan antara pegawai immigration bernama Encik Yazid. Dia bertugas di kaunter rujukan. Katanya bila disoal jawab, saya tak boleh baca semua saudara. Bila ditanya, dia tak boleh berbahasa dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Dia tak tahu. Dia cuma boleh berbahasa Cina saja. Dan apabila disiasat, dia tidak mempunyai tiket ke kapal terbang untuk pulang ke negerinya. Setiap pelancong yang datang, dia mesti mempunyai tiket datang dan balik. Macam kita lah kalau kita pergi ke luar negara. Saudara, kalau pergi ke London ke, pengarah immigration itu akan bertanya, berapa hari kamu duduk kat London ni? Kalau kita kata seminggu, dia akan tanya duduk di mana. Kita akan tulis hotel ke, atau rumah saudara ke. Dan mesti ada juga tiket yang membuktikan kita boleh balik semula ke negara asal kita. Jadi pegawai immigration semua bertanya, jawapan dia gagal untuk menunjukkan tiket. Mana ketinya dia datang one way tiket saja. Ini yang sedang kita alami. Banyak orang kita mengatakan bahawa adanya berlaku pelancong-pelancong datang, tak dapat dikesan, dia tak balik. Mungkin kerana macam ni lah. Tiket untuk pulang ke negeri asalnya tidak ada. Satu. Yang kedua, persoalannya apabila disiasat bahawa dia tak tahu. Cumalah pegawai itu katanya mengikut cerita yang saya baca tu, ada seorang wanita di luar lapangan terbang menghubungi pejabat immigration di airport tu. Dia kata dia menunggu kerana kononnya bahawa wanita bernama Wang Zhu tu akan menjadi pembantu rumah dia, nak jaga anak-anak dia. Kalau itu berlaku, maka tentulah dia mesti membuktikan dia mempunyai permit kemasukan untuk bekerja. Itu juga katanya gagal untuk dibuktikan. Sebab itulah maka dia tidak dibenarkan untuk memasuki negara kita. Tapi bagaimanapun setelah mengisi borang dan sebagainya, maka dia sepatutnya hantar pulang ataupun deported. Kalau negara luar dia deport dah pada hari yang sama juga. Tapi bagaimanapun dia ditahan seketika, walaupun ada rayuan dibuat, dia tak boleh.
Seorang datang negara kita nak bekerja mesti dapat permit, kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri untuk bekerja. Itu keadaannya. Kemudian kadang-kadang katanya menteri datang. Menteri datang tu adalah berlaku sedikit kata-kata yang tidak menyenangkan. Itu yang kata kecoh tu sedikit. Tapi bagaimanapun mungkin kerana ada campur tangan menteri. Saya rasa mungkinlah kerana kuasa menteri dia boleh. Kuasa menteri rasa tak tahulah, saya dalam undang-undang, saya bukan pakar undang-undang, tapi katanya kalau dia seorang menteri, dia boleh minta supaya diizinkan masuk sebab merit dia sebagai menteri. Dan keberadaan dia dalam di kawasan tempat pegawai imigresen menjalankan tugas tu dibenarkan kerana menurut kepada Anthony Loke selaku menteri pengangkutan, dia kata memang setiap menteri mempunyai pas ataupun dibenarkan untuk berada di semua kawasan kerana sebagai seorang menteri. Itu satu hal yang kita lihat. Sebab itu menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, dia akan menimbangkan setelah meneliti setiap laporan. Bagaimanapun kalau ada elemen rasuah, maka wajar ambil tindakan. Tapi persoalannya timbul sekarang ni, keberadaan Menteri Pelancongan sebut juga ada menimbulkan persoalan. Ini juga perlu disiasat. Saya tak mau memihak mana-mana saudara. Cuma saya melihat dia hadir kerana kalau dia kata nak membantu. Sedangkan yang datang itu kalau dia kata dia datang untuk bekerja, dia bukan tak boleh ditakdirkan sebagai pelancong. Jadi kalau kuasa dia sebagai menteri pelancongan, tak bolehlah dia kata dia datang ini untuk melayan sebab dia ni sebagai pelancong. Tapi kena tuduhan, minta duit dan sebagainya, itu terpulang biarlah. Sebab ada CCTV yang akan merakamkan. Saya harap kita bertenang dulu, kita tunggulah kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution selaku Menteri Dalam Negeri yang bertanggungjawab atas urusan kemasukan pelancong ataupun pekerja asing. Sama saya melihat dalam kenyataan itu katanya kalau ada orang di luar katanya lah, saya dalam laporan itu bahawa wanita sebut nak bekerja, membantu jaga anak dia, saya rasa itu memang melanggar undang-undang lah. Dan kalau dia datang sebagai pelancong, dia mesti membuktikan dia ada tiket untuk pulang balik dan kena bagi tahu nak tinggal di mana. Hotelnya, katalah dia kata dari China, dia kata nak melawat Melaka, dia kena tulis lah. Sebab sebelum datang ke sini, dia tentulah buat persiapannya. Jadi itu keadaan. Jadi alasan Datuk Seri Teo mengatakan bahawa tidak ada penterjemah di pejabat ataupun di kaunter-kaunter, itu pun juga satu perkara yang perlu dilihat. Ada kebenarannya lah, sebab ada juga pelancong-pelancong yang datang tu terdiri daripada warga Cina, warga Korea, warga Taiwan, begitu juga warga daripada Arab. Jadi perlulah ada penterjemah. Itu pandangan seorang menteri pelancongan yang baik, saya rasa. Tapi cuma dia kalau isu ini, saudara, saya tak tahulah, saya cik putih dia kata itulah. Akhirnya rakyat akan melihat tingkah laku menteri. Kalau dia terjah ataupun mencampur tangan urusan pegawai penguatkuasa, itu salah lah bagi saya. Bagaimanapun, sebagaimana saya katakan tadi, apabila seseorang itu berada dekat kawasan ataupun melaksanakan penguatkuasaan, mereka juga terdedah pada korupsi. Ini yang perlu kita hayati dan perlu kita tangani. Dan kita mengharapkan agar setiap penguatkuasa mereka mempunyai jati diri yang kuat untuk menolak budaya korupsi. Kita sekarang ni saudara, dulu kalau saudara dengar ceramah-ceramah Datuk Seri Mat Sabu, dia kata saya dulu kalau pergi ke negara Indonesia tu, bila nak masuk saya selamat datang, bila nak balik yang immigration tu bercakap, ada dalam ucapan dia kata jangan lupa itu mau pulang-pulanglah, tapi rupiahnya tinggal dulu di sini pak. Itu macam ada elemen korupsi. Tapi setelah dibentras isu korupsi di Indonesia, alhamdulillah ekonomi Indonesia sudah meningkat, sudah mula meninggalkan kita. Orang negara luar pun lebih yakin. Saudara, itu keadaannya lah. Saudara Ramzul samalah menteri. Saya tak mau menuduh, saudara. Saya tak mau menuduh soalnya, tapi bagi saya seorang menteri harus bersikap sebagai menteri. Kerana bukan mudah. Kalau 27 orang menteri, hanya 27 orang daripada 32 juta rakyat. Mereka harus berterima kasih, harus bersyukur dapat menjadi menteri. Dan menteri mempunyai dikrinya, saudara. Tindakan menteri-menteri itu, mereka mempunyai bidang kuasa yang agak luas. Tapi janganlah mencampuri urusan penguatkuasaan. Saya harap begitulah. Menteri, dia sepatutnya membuat dasar. Tapi kalau menteri juga turun ke gelanggang, tengok orang buat itu sama, itu bagi saya campur urusan. Jangan. Pandangan saya lah, saudara. Itu caranya. Saudara,
Cuma, bila semalam saya bercakap tentang adanya masalah ini bicara politik dalam petah-petah politik dan juga fitnah yang menyelubungi negara kita, yang menjadikan suasana politik negara kita ni begitu bercempur jadinya. Cuma saya timbul persoalan, timbul pertanyaan, kenapakah pihak berkuasa tidak mahu menguatkuasakan iaitu undang-undang Akta yang telah diluluskan pada tahun 2015. Jangan lupa saudara, negara kita mempunyai Akta Pencegahan Keganasan ataupun POTA 2015 yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dan boleh dikenakan kepada penghasut, kepada pembenci kerajaan di laman sosial. Dalam apa sajalah saudara, laman sosial. Saudara, mereka boleh dikenakan tindakan. Polis boleh menahan mana-mana penyebar fitnah terhadap pemimpin negara, termasuk yang mengubah suai gambar pemimpin pun. Mereka yang mewujudkan dan menanam kebencian di kalangan rakyat. Kalau itu tindakannya, mereka juga boleh ditahan di bawah Akta Portal, saudara. Dan tahanan POTA minimalnya, saudara, 2 tahun. Tidak boleh dicabar di semua mahkamah. Sebab itu, waktu portal diluluskan oleh Dewan Rakyat itu hari, katanya sebuah pulau sekitar dalam 1000 ekar di utara Sabah telah pun dipersiapkan untuk dijadikan tempat untuk penghuni mereka-mereka yang diberkas dalam Ops POTA 2015 yang boleh dilancarkan pada bila masa. Jadi saudara, saya nak bagi pesan pada teman-teman. Sebab itu saya bagi tahu pelayan-pelayan saya, jangan kita gunakan bahasa-bahasa yang tak menentu. Saya sedihlah kalau anda pula terjebak dalam masalah yang boleh dikaitkan dengan POTA, saudara. POTA ini adalah pencegahan, saudara. Kerana pihak polis boleh menahan siapa saja yang dilihat sebagai penyebar fitnah kepada pemimpin negara, termasuk yang mengubah suai gambar pemimpin, saudara. Ini benar, saudara. Jadi saudara Syami Mak Yusof, dengar tu walaupun bukan pasal apa, saya ingin mengingatkan, memang kita ada kebebasan bersuara, kita boleh bercakap, tapi biar ada fakta. Kalau itu dianggap sebagai fitnah dan dicabar oleh menteri itu, maka 2 tahun, saudara. 2 tahun. Waktu ini POTA ini diubah pada tahun 2015. Saya ingat lagi, saudara, waktu POTA ini dibangkitkan ataupun mendapat kelulusan di Dewan Rakyat, bagi duduk. Orang ni tak setuju, orang ni setuju, orang tak setuju. Dan setengah daripada mereka yang berada di luar kerajaan sekarang ini, saudara, mereka juga adalah terlibat dalam meluluskan POTA ini. Tu saya heranlah bagaimana mereka boleh bercakap macam-macam cerita. Benda yang tak ada diada-adakan. Saya mengharapkan agar dalam keadaan begini, sewajarnya untuk menenangkan seketika, maka Akta POTA ini dilakukanlah. Sebab kita ada undang-undang. Jadi kata Syami Mak Yusof, berani buat kena bagi tanggunglah. Saya tidak selepan Omi, dia ISA tak ada. ISA telah kita hapuskan. Tetapi POTA ni ada. Dan ada pulau, saudara, di utara Sabah. Ada sebuah pulau sekitar dalam 1000 ekar luasnya. Nanti duduk kat sana lah. Jadi orang Sabah bah. Sebab itu masa PRU14 dan 15 banyak pemfitnah yang senang lenang, saudara Khairi going. Sebab itu saya mengharapkan agar teman-teman, sahabat-sahabat saya yang melayari pencerahan saya ini berhati-hati. Sebab itu saya kata saya tak izinkan anda menggunakan sebagainya. Sekarang ni secara memang tak boleh. Setiap negara ada undang-undang. Sebab itu kita kena balik kepada rukun negara. Perkara ketiga, kedaulatan undang-undang yang telah pun kita buat. Saudara, sebab itu berhati-hati. Saudara, kalau saudara ambil gambar tu, bukan sahaja kita ni yang mendengar fitnah itu, malahan kita kongsi. Contoh, katalah saya buat gambar satu menteri tu. Gambar yang berupa memang menjelekkan, saudara. Memang saya post. Bila saya ambil gambar itu, saya hantar dan anda yang dapat itu, tolong post. Anda juga boleh dikenakan di bawah undang-undang POTA, saudara. Ini kena ingat bahawa anda juga dianggap sebagai orang yang menyebarkan fitnah tersebut.
Saudara Cik Puteri, bukan kalau kerajaan tak boleh bersuara, boleh. Nak bersuara boleh, tapi biar ada fakta. Saudara, jangan kerana nakkan sensasi. Hanya kerana kita merasakan tak geram sangat. Macam contoh sekarang lah, saudara. Yang bukan-bukan. Ditimbulkan balik cerita lama. Yang tak ada diada-adakan. Contoh, saya katakan, sekarang ni ada laporan dibuat terhadap salah seorang pelayar, yang pengamal media sosial ini, dia tuduh Presiden UMNO sebagai menipu Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Itu satu tuduhan yang paling berat, saudara. Bercakap mudah, saudara. Sebab itu orang kata, sebab pulut santan binasa. Kerana mulut badan binasa. Anda nak memberi gambaran. Kalau begitu, jawabnya anda boleh dikenakan di bawah Akta Pota. Itu keadaan, saudara. Jangan ni. Saya melihat, saya kata astagfirullahalazim. Sebab apa pun dalam hidup kita ni ada batas-batasnya. Saya so ABID dia kata hantar Pulau Jerjak. Pulau Jerjak tak ada sekarang. Pulau Jerjak sekarang nak dibangunkan untuk pembangunan. Tak silap saya di bawah ini Naval Dockyard, tak silap rasanya untuk buat kapal, limbungan kapal di Pulau Jerjak. Sebab itu diwujudkan satu kawasan di Sabah. 1000 ekar kawasannya tu. Duduklah kat sana. Ini bukan nak menakut-nakutkan. Tidak, saya nak bagi tahu bahawa negara kita ada undang-undang. Dia Abdul Halim Mahmud, dia kata kedaulatan undang-undang means to all. Dia maksudnya pada semua. Bukan hanya pada kita saja, siapa saja yang membuat sesuatu culipan, kenyataan yang dilihat sebagai fitnah, boleh dikenakan tindakan pota. Saudara Muhammad Rashid, bolehlah cakap tapi kena ada bukti. Kalau anda ada bukti, bercakap, tak ada masalah. Contoh saya katakan tadi, apabila sebagai menteri dia pergi ke kawasan itu, okey, dia boleh masuk. Sebab menurut pada Menteri Pengangkutan Datuk Anthony Loke, Anthony Loke kata, dia kata boleh. Sebab tiap menteri itu ada kebebasan untuk masuk ke kawasan-kawasan di sekitar lapangan dan pelabuhan. Itu boleh. Tapi kalau kita katakan macam mana pula dia masuk, itu yang katakan fitnah. Tapi apabila berlaku perdebatan dan sebagainya, itu kena tengok. Kena tengok sebab ada skrin. Jangan kita tuduh. Jangan kita tuduh pegawai immigration dan jangan pula kita tuduh menteri itu. Sebagai contoh. Saudara, itu kan kitanya, ya saudara. Dia kata Zaid. Itu saudara, jangan saudara. So Azizan, yang kita kata orang gagap apa semua. Itu yang mau menjatuhkan maruah orang. Itu keadaan jadi pota ini adalah untuk menjaga lestari pemimpin kita, saudara. Ya, jadi untuk itu saya mengingatkan anda. Negara kita ada pota. Di bawah Akta Pota, polis berkuasa. Sebab itu saya melihat apabila kenyataan sahabat kita Saudara Fahmi Fadzil sebagai Menteri Komunikasi, dia kata kalau lebih-lebih sangat, jangan terkejut. Kalau tiba-tiba saja depan rumah anda tu datang kereta peronda polis. Sebab yang akan melakukan tindakan adalah pihak polis. Dia cuma mengingatkan. Bukan dia kata, tak boleh buat begitu, bagi amaran. Tak boleh, saudara. Bukan. Dia mengingatkan, jangan. Sebab negara kita ada undang-undang. Saudara Rabuddin Pasarat, dia kata, kena kuat kuasa lah. Rang undang-undang, rang RU Pota yang telah diluluskan pada 2015, saudara. Saya bila fikir, tengok, ada. Kenapa tidak dilaksanakan? Itu persoalannya, saudara. Terima kasih Dr. Azwar Hamid supaya kita share. Sebab itu saya sekali lagi ingatkan. Saudara ini Anwar, dia kata ada tak pergi tangkap bosku? Tak ada lah, macam mana begitu. Jangan kita kuat kuasakan saja, saudara. Kuat kuasakan, boleh dipanggil. Jadi kita harus berhati-hati. Dalam dunia tanpa sepadan sekarang ni, semua orang ada kebebasan untuk bercakap, boleh berbuat. Sebab itu saudara, kalau saya dengar layari saya punya laman saya jarang saya nak menaburkan fitnah. Saya selalu lihat dan setiap kenyataan itu mesti bersandar. Contoh, dalam isu mahkamah, kita jangan mengatasi mahkamah. Apabila kita mengatasi mahkamah, kita boleh dikenakan tindakan contempt of court ataupun menghina mahkamah. Dan itu juga boleh dimasukkan dalam pota. Pota ini saudara, ya Tuhan, memang susah waktu tu nak buat. Kerana untuk menggantikan ISA, negara sudah pun menghapuskan undang-undang ISA. Kerana dianggap sebagai undang-undang drakorian ataupun undang jumut. ISA, ini yang buatkan ada pemimpin yang marah.
Kerana bila mereka mengatakan, bila dihapuskan ISA ni, tak boleh nak tangkap orang sembarangan. Tapi, mulianya Bukti Murni Datuk Seri Najib. Waktu beliau menjadi Perdana Menteri, itulah saatnya beliau menghapuskan ISA. Tapi malangnya, kebebasan yang diberikan, mereka salah gunakan, maka beliau pula dituduh macam-macam. Dan nak ambil tindakan, tak boleh. Tetapi, waktu itu dia mungkin agaknya terlupa, akta pota tu ada. Itu keadaan saya. Saya tahir lompat parti tak boleh. Parti lompat boleh. Secara Mahanur Haji Ahmad, dia kata Tun tu relax aja, tak ada tindakan pun. Dan saya tak silap saya lah saudara, mungkin. Ini mungkin saya tak tahu kalau tak silap saya katanya, kalau sesiapa saja berusia lebih 80 tahun, rasanya mungkin tidak ada tindakan boleh diambil. Usia 80 tahun di bawah, ini tak tahulah di bawah apa ini bukan undang-undang lah saya ingat. Antarabangsa mungkin saudara. Ada satu orang beritahu kat saya. Sebab sekarang ni dia pun usia dekat 100 tahun. Nampak tak logik lah kalau kita nak memenjarakan orang usia 100 tahun saudara. Dan Firdaus Kik Ishak dia kata undang-undang saya beginilah saudara, kalau boleh kita bercakap soal fakta. Jangan kita gunakan persepsi. Dan inilah saya lihat, sebab memang tidak dapat dinafikan saudara, politik hari ini memang sudah pun menjadi suasana yang tidak menentu. Semua orang bebas atas nama kebebasan bersuara, boleh kata macam-macam. Saudara, apa salah kita kritik, kita bagi pandangan. Saya juga mengkritik macam mana kedudukan ekonomi. So, macam saya katakan, Menteri Ekonomi, Saudara Rafizi Ramli, kena buat sesuatu. Kerana waktu anda berada di pihak pembangkang, anda mengatakan ada formulanya, caranya, laksanakanlah. Itu yang rakyat tunggu. Tapi jangan pula kita menangkut tambah lagi, makin hama, tak boleh saudara. Sebab itu macam semalam saya katakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim memang dalam media sosial tersiar kenyataannya nak menurunkan harga minyak. Tapi kalau diturunkan 1 sen, 2 sen macam mana? Turun juga kan? Kalau nak buruk saudara. Saudara. Dan saya dah cakap tadi bagaimana di New Zealand. Di New Zealand sekarang ni harga minyak dinaikkan, bukan diturunkan. Kita paling tidak bertahan. Jangan saudara melihat ini usaha saya seolah-olah mau mempertahankan pimpinan negara. Tidak saudara, ini realitinya. Paling tidak dah berapa lama dah harga minyak kita masih bertahan pada harga itu, dan kerajaan terpaksa memberi suntikan subsidi yang agak banyak, berbilion juga. Tapi di New Zealand dia tak peduli dah. Dia sudah angkat 25 sen tu kerana dia merasakan bahawa 25 sen tu berbilion nilainya, dan ekonomi di New Zealand sedang dalam keadaan yang mengelunsur. Jadi jangan pula kita mengatakan ekonomi kita teruk kerana orang itu orang ini, sedangkan dunia mengalami situasi ekonomi yang merosot. Itu keadaannya saudara. Setelah Fadilah Abdul Majid dah duduk dalam kerajaan, baru dia tahu susahnya mentadbir. Itu pandangan saya rasa. Itu pandangan bolehlah, memanglah bila dah berada dalam kerajaan barulah tahu. Sewaktu di luar kerajaan sedaplah bercakap. Sebab itu mereka, sebab saya hairan sekarang ni bila saya mendengar pimpinan yang dulu pernah berada dalam kerajaan. Berada dalam kerajaan saudara, dia boleh bercakap macam-macam pula, kata tak kena, ini tak kena. Sedangkan waktu mereka jadi dalam kerajaan, dia jadi Menteri Ekonomi. Apakah ekonomi negara? Mantap waktu dia jadi Menteri Ekonomi. Sewaktu pemerintahan pentadbiran Tan Sri Muhyiddin dulu. Jangan lupa saudara. Saya dengar pumpang nak bercakap. Saya tak tahulah. Saudara. Betul saudara Singa berdiri. Dia kata turun harga minyak dan kurung rakyat. Apa hal pula tu? Tak boleh saudara. Kita bukan nak mengurung rakyat. Minyak naik, rakyat suka sangat sebelum pilihan raya negeri. Saya Cik Puteri bukanlah minyak naik. Di New Zealand minyak naik saudara harganya. Sebab ditarik dia punya subsidi. Dan saya merasakan sudah sampai masanya kita mengamalkan politik yang tidak mencerca. Kamu bagi tahu apa kamu nak buat. Cuma sekarang ini saya nak cakap terus terang saudara, di kalangan mereka yang mendedahkan ini tak kena, itu tak kena, kalau kata okey, berilah kami untuk mentadbir negara ini, kami dengan bersih, kami mengamalkan politik yang bersih. Yang bercakap tu bersih ke? Itu persoalannya. Carilah orang yang bersih dia bercakap benda begitu. Carilah mana-mana. Begitu juga saya melihat macam mana kenyataan satu budak mak. Saya tak nak sebut nama. Konon-kononnya dengan megahnya mengatakan
bahawa UMNO sekarang ini berada dalam dunia yang gelap. UMNO tidak boleh bangkit lagi. Sedangkan lihat sendiri apa berlaku di Terengganu hari ini, saudara. Apa terjadi di Terengganu semalam. Ada juga kempen-kempen diadakan, orang tak datang daripada parti pembangkang. Dan hari ini apabila kehadiran Yang Berhormat Presiden UMNO, puluhan ribu orang datang. Anak-anak muda sudah make a comeback, sudah pun kembali kepada UMNO Barisan Nasional. Jadi saya mengatakan, orang yang begitu, yang mengatakan UMNO ni gelap, tidak akan bangkit lagi. Sebenarnya dia sudah pun terbabas dalam menganalisa suasana politik semasa. Mungkin kerana waktu itu dia diadun oleh rasa amarah, rasa benci, rasa dendam. Cuma persoalan saya, kalau anda nak berdendam dengan UMNO, saya tak marah. Kerana anda telah pun tersingkir dan juga telah dipecat daripada UMNO. Tetapi ingatlah, kekayaan, kesenangan yang anda miliki itu, apakah anda perolehi sewaktu berada di luar pentadbiran UMNO? Apakah waktu anda bukan warga UMNO, anda tidak menjadi pemimpin UMNO, anda hidup kaya raya sebagaimana yang anda alami sekarang? Sebab itu saya katakan, jangan maki rumah UMNO. Nak bantai pemimpin UMNO, silakan. Tapi jangan maki rumah UMNO. Kerana anda menimba kekayaan. Anda mendapat pelbagai gelaran. Anda menampak kekayaan yang begitu banyak, bertimbun-timbun. Anda lebih senang daripada kami, rakyat Marhain. Dan kita sekarang ni, kalau bila berlaku sesuatu, kalau harga barang naik dan sebagainya, kita yang terkesan. Mereka tak terkesan. Mereka dapat pencen puluhan ribu. Mereka ada simpanan yang banyak. Kerana, bayangkanlah, buat rumah besar, kereta besar, bini pun besar penduduknya. Kita jumpa lagi besok lah, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.